Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa akhirna jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian berkitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Haji Said Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Haji Abdullah bin Tuda dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Izinnya juga dapat kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati serta diberkati. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga serta kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Sebelum saya meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini, terlebih dahulu saya mohon maaf tentang kesulitan-kesulitan yang berlaku daripada saya berhubung tentang laptop ni lah. Tidak kelihatan gambar saya. Yang mana sebelum ini saya adalah menulis dalam ni, saya pun duk tekan-tekan apa jadinya lah pada malam ini. Satu. Dan yang keduanya, saya minta izin kepada semua jemaah yang mana saya nak awal berhenti lebih kurang dalam pukul 8.45 ke 8.50 lebih kurang. Ya, saya nak berhenti
disebabkan saya dapat perkabaran daripada anak saya sebelum maghrib tadi. Menantu saya masuk hospital, menantu perempuan lah masuk hospital. Jadi itu berhajatlah kami dengan isteri saya nak balik ke Melaka. Jadi nak balik ke Melaka. Terfikir juga saya nak mengundur diri pada malam ni, tapi tak boleh jadi juga disebabkan kita dah edarkan kita punya jemputan atau semua sekali. Jadi rasa macam tak kena kepada saya. Jadi itulah, insya-Allah saya akan berlepas daripada rumah nanti lebih kurang dalam pukul 9-10 minit ke lepas sembahyang Isyak. Saya akan bergerak ke Melaka, ke rumah anak di Melaka, insya-Allah. Jadi sebab-sebab itulah jadi saya tu nak mengundur diri awal sedikit, wallahu alam. Jadi minta semuanya sekali mengikhlaskanlah pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kelas pengajian kita dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berhubung tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Pada muka surat 122 pada perenggan yang kedua, ya, berhubung tentang tugas-tugas para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud Al-Quran, tanda adanya makhluk yang membukukan kalam-kalam yang terdapat pada para sahabat dan juga di mana-mana juga terdapat ayat-ayat Quran. Jadi Al-Quran tu tandanya tentu ada makhluk berupa manusia yang mengumpulkannya. Makhluk pula adalah tanda ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya yakin, percaya pada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bahawasanya wujudnya kita berupa makhluk manusia sebagai tanda adanya penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Keduanya, nampak makhluk ataupun kita lihat makhluk, kelihatanlah penciptanya, yakni pencipta makhluk tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat saja makhluk, insya-Allah kelihatanlah penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita berpegang. Akidah kita percaya wujudnya makhluk ini sebagai tanda adanya pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, iaitu wujudnya makhluk ini sebagai memberitahu bahawa adanya pencipta. Itu tulis apa yang saya cakap. Itu akidah. Ya. Malaikat itu ditugaskan. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah. Hakikatnya tidak ada yang memberi tugas kepada malaikat. Mana ada? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermacam-macam tugas. Maknanya banyak tugas-tugas. Jadi kalau ada banyak tugas-tugas, pastinya banyak pula para malaikat yang terbabit. Itu hakikatnya. Yang telah ditentukan, dan para malaikat itu pula telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada mereka mengikut jawatan mereka masing-masing. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menugaskan para malaikat dengan tugas-tugas yang tertentu. Tugas-tugas yang tertentu mengikut jawatan-jawatan ataupun kedudukan-kedudukan yang Allah Ta'ala
yang Allah Ta'ala beri akan tugas-tugas tersebut. Jadi banyaklah malaikat. Ya. Jadi di antara malaikat-malaikat tersebut, yang pertamanya Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Yang dinamakan juga Ruh Al-Quds. Ruh Al-Quds. Jadi maknanya Jibril alaihi salam juga dinamakan Ruh Al-Quds. Telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mensifatkannya malaikat yang mempunyai kekuatan dan amanah. Mempunyai kekuatan dan amanah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, mula mencipta malaikat itu, malaikat Jibril alaihissalam, dan mencipta tugas-tugas Jibril alaihissalam, iaitu dengan kekuatan dan juga dengan amanah. Amanah. Jadi amanah di sini dimaksudkan malaikat Jibril alaihissalam, dia tidak pecah amanah. Apa yang dicakap, itulah yang dia buat. Apa yang disuruh, itulah yang disampaikannya. Dia tidak tambah, dia tidak kurang. Dia tidak sembunyi, tidak itu juga. Itu dikatakan dia sebetul-betul amanah. Begitu juga dengan sifat Nabi SAW yang dikatakan amanah. Apabila Allah Ta'ala perintah Nabi kita Muhammad SAW supaya sampaikan ayat tersebut kepada umatnya, maka Rasulullah SAW pun sampaikan umat tersebut. Jadi maknanya menyampaikan itu tabligh. Apa yang disampaikannya? Wahyu Allah. Wahyu Allah. Yang dibawa oleh Jibril alaihissalam disampaikan kepada makhluk, kepada umat dia. Kepada umat dia. Maknanya dia menyampaikan. Itu dia menyampaikan itu merupakan amanah. Amanah daripada Allah SWT. Itu dia kata. Jadi malaikat Jibril pun begitulah. Jadi fahamlah kita sekarang ni, iaitu apa dia katakan bersifat amanah, kedudukan baginda Rasulullah SAW itu juga dikatakan kedudukan yang sama dengan para malaikat. Tapi malaikat itu sajalah kedudukan dia. Jadi maknanya manusia itu dikatakan makhluk yang berupa manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad SAW, lebih lagi daripada malaikat. Tapi amanah tersebut, saya nak menjelaskan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsil makini makinim muta'in summa amin. Sebenarnya Al-Quran itu makna tak ada keraguan lah. Sebenar-benarnya. Sungguh-sungguh kalam Allah. Sungguh-sungguh kalam Allah. Ya? Sungguh-sungguh kalam Allah. Maknanya sebenar-benarnya kalam Allah. Wahyu tersebut. Maknanya Al-Quran tersebut. Wahyu Allah. Yang disampaikan oleh Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ambil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Disebut Nabi mengamalkan ayat tersebut. Setelah diamal, maka disampaikan. Maka Rasulullah SAW. Utusan yang mulia. Jadi utusan yang mulia ni siapa? Utusan yang mulia. Utusan ni, utusan katakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Yang mulia. Yang kuat gagah. Yang berkedudukan tinggi. Di sisi Allah yang mempunyai aras. Maknanya di sisi Allah. Ini Allah yang mempunyai aras. Kedudukan Allah SWT yang maha tinggi. Ya, yang maha tinggi, yang mempunyai aras.
yang ditaati di sana, maknanya dalam kalangan malaikat, lagi dipercayai. Lagi dipercayai. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Yang disampaikan oleh Jibril, wahyu tersebut. Malaikat Jibril diberi satu jawatan khusus. Diberi satu jawatan khusus. Apa jawatan dia? Iaitu kerjanya membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul. Sampailah tamat, khatam, penutup. Dan menurunkan musibah atas izin Allah SWT ke atas mereka yang berbuat maksiat. Itu jawatan dia. Maknanya wahyu dah habis, mana kemudian musibah. Yang paling mulia. Jadi yang paling mulia iaitu utusan yang menghubungkan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya. Malaikat Jibril diberi satu jawatan khusus dan yang paling mulia, iaitu utusan yang menghubungkan di antara Allah dengan Rasulnya. Jadi Allah, Rasul. Tengah ni dihubungkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Itu dia kata. Dan Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Ditugaskan menyampaikan wahyu. 100%. 100% daripada Allah terus kepada Rasul-Rasul. Wahyu daripada Allah kepada Rasul-Rasulnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazal bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu. Itu yang saya katakan mukadimah tadi. Kita membaca Al-Quran, maknanya kita ingat kepada kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Maknanya apabila disebut kata kalam Allah, maksudnya Allah yang empunya kalam Al-Quran. Satu. Yang keduanya, apabila kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu, kalam Allah itu memberitahu. Hakikatnya Allah Ta'ala memberitahu. Yang pertamanya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi apabila kita baca Al-Quran, kita ingatlah kepada Allah. Kalau tentang makhluk semua, makhluk ini dikatakan adalah makhluk yang dikatakan bersifat baharu, bersifat mungkinat. Ya, bersifat mungkinat. Jadi maknanya bersifat baharu. Tahulah kita apabila disebut baharu, ada permulaan, ada kesudahan. Maka adalah penciptanya, iaitu Allah. Kenapa Allah Ta'ala cipta ni semua? Nak memberitahu bahawasanya yang mencipta kita ini adalah Allah. Jadi apa juga yang berlaku? Tujuannya adalah untuk mengingati Allah. Amat sedihlah rasa hati itu. Apabila ada di antaranya melihat makhluk, dia lupa kepada pencipta. Kedua, apabila dia memandang makhluk, maknanya dia lupa kepada Allah Ta'ala nak beri tahu sesuatu kepada kita. Sama ada kita jumpa makhluk berupa manusia, sama ada yang jahat atau yang baik. Pasti ada di sebalik tu Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Itu hakikat yang sebenar. Baik. Dan sesungguhnya Al-Quran, yakni yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut. Tersebut apa? Kisah-kisah tentang para malaikat. Tentang kisah-kisah para malaikat. Adalah diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Melainkan Allah. Jadi Tuhan sekalian alam. Jadi kalau dikatakan Tuhan ini adalah dikatakan makna daripada tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah. Maknanya iaitu ketuhanan. Jadi apabila disebut ketuhanan, maknanya Tuhan itulah yang dikatakan tiada yang lain berkehendak melainkan kepada Allah. Baik. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril. Dia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu lagi. Bagi tahu pada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bagi tahu sekarang kepada kita. Maknanya izin Allah SWT. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu. Hatimu. Hati siapa? Hati Muhammad SAW. Supaya engkau, wahai Muhammad. Supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Umat manusia. Jadi ini merupakan itu memberitahu kepada kita, pengajaran kepada kita, iaitu pertamanya kita nak sentiasa memberitahu tentang kebaikan yang kita terima sekarang. Begitu juga nak beritahu tentang dikatakan iaitu balasan-balasan apa yang diberi oleh Allah SWT tentang akhirat. Ya. Jadi dan sesungguhnya Al-Quran yakni yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi-pemberi ajaran dan juga amaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia. Surah Al-Surah ayat 192 dengan 194. Itulah di antara iaitu tugas-tugas Jibril alaihi salam. Jadi siapa yang memberi tugas? Allah. Siapa yang memberi tugas kepada Jibril? Allah. Siapa yang menjadikan Jibril? Allah. Ya, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang lain melainkan Allah. Itu sebabnya apabila kita itu ingat kepada malaikat yang berupa makhluk, ingatlah yang mencipta malaikat adalah Allah. Kenapa Allah Ta'ala mencipta malaikat? Untuk memberitahu kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk, memberitahu kepada seluruh makhluk bahawasanya dia adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertama, akidah pertama. Kedua, memberitahu bahawasanya iaitu apa yang dia bawa ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Jadi kita berintikad. Wahyu yang terkandung di Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik, yang kedua, Mikail. Malaikat Mikail. Ditugaskan Allah menurunkan hujan. Jadi hujan ni merupakan hujan rahmat. Untuk menghidupkan bumi. Jadi bumi ni asalnya gersang. Turun hujan. Jadi itu sebabnya pendapat daripada tafsir pada ayat Al-Quran. Pertama, akidah kita percaya hujan itu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun. Ya tak? Tapi menurut proses sains pula dia kata hujan ni disedut daripada air, kemudian dari awan turun air. Itu yang kita difahamkan. Tapi hakikat sebenarnya yang dikatakan ni iaitu malaikat menurunkan, yang makna atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi. Menghidupkan bumi. Makna bumi ni mati. Hidup dengan hujan. Binatang-binatang. Ya, daripada hujan tersebut hiduplah binatang-binatang, sayur-sayuran, pokok-pokok, buah-buahan, biji-bijian
dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi hakikatnya apa? Semua yang hidup di antara bumi dan langit adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat. Dengan jalan atau cara dijadikannya malaikatnya yang bernama Mikail menurunkan hujan supaya bumi yang gersang ini hidup dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Tu dia punya ni. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nazzalna minas samaa'i ma'um mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Yakni di antara kesan-kesan kekuasaan kami. Di antara kesan-kesan kekuasaan kami. Jadi makna kesan-kesan ni iaitu dikatakan perbuatan Allah SWT yang memberi kesan. Kalau disebut perbuatan ni maknanya iaitu atas kudrat iradah serta ilmu Allah Ta'ala. Makna sifat-sifat Allah Ta'ala yang memberi kesan. Maknanya zat Allah Ta'ala yang memberi kesan. Itu hakikat. Dan di antaranya kesan-kesan kekuasaan kami. Kami telah menurunkan dari langit air hujan. Kami telah menurunkan angin, hujan dari langit. Yang ditugaskan kepada malaikat menurunkannya. Jadi, kita faham daripada segi sainsnya macam ni. Jadi, kita faham pada segi hakikatnya sekarang seperti ini. Seperti apa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril yang menerima iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah daripada Allah Taala, turunkan hujan. Turunkan hujan. Daripada mana? Daripada langit. Langit ni daripada atas turun. Yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun, pohon-pohon. Lalu kami tumbuhkan, kami di sini ganti nama kepada Allah SWT. Jadi malaikat Mikail turunkan hujan, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan daripada hujan tersebut. Kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun, pohon-pohon, buah-buahan dan pokok-pokok, yang ni biji-bijian yang dituai. Jadi pada hakikatnya maknanya kita ni beriktikad bahawasanya semua yang melata di muka bumi ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh malaikat Mikail, iaitu air hujan hidup sekali. Jadi bagaimana pemandangan kita sekarang? Itu sebabnya kita nampak makhluk yang berupa tumbuh-tumbuhan. Maka kita ingatlah makhluk tersebut ada penciptanya, iaitu Allah SWT yang menciptanya. Jadi tak lagilah kita tu terlupa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di dalam sembahyang, tujuan kita bersembahyang mengingati Allah. Tujuan kita bersembahyang mengingati Allah. Jalan atau cara kita mengingati Allah. Ingatlah bahawa kita ini makhluk yang berupa manusia. Yang dijadikan dan juga yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala untuk nak mendirikan solat. Kemudian solat itu terdiri daripada rukun 13. Rukun 13 ini terbit daripada fa'il kelakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang mana makhluk ini adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka Rasulullah SAW ini menyampaikan tentang solat kepada kita. Jadi sampai kepada kita solat itulah maknanya tentang sifat ilmu. Ilmu inilah yang memberitahu. Ilmu ini yang memberitahu tentang solat. Bahawa solat ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, tiap sesuatu berlaku.
Tiap sesuatu berlaku. Sama ada berlaku pada diri kita, sama ada kita yang melakukannya atau orang lain melakukannya, maka kelihatanlah penciptanya, iaitu Allah. Jadi, tidak berlaku apabila kita itu memandang makhluk. Kita lupa kepada pencipta. Itulah sebabnya juga apabila kita pandang saja muka anak-anak dan isteri, tentulah kita ingat kepada si penciptanya. Kedua, apabila kita pandang muka anak-anak isteri dan anak-anak isteri datang kepada kita, tentu akan memberitahu sesuatu kepada kita tentang kewujudan Allah Ta'ala, tentang tanda adanya Allah Ta'ala. Tentu kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang saya nak maksudkan tadi. Maknanya semua itu menjadi tanda akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua ni juga adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, Israfil. Ditugaskan oleh Allah SWT meniup sangkakala pada hari kiamat. Ditugaskan Allah Ta'ala meniup sangkakala pada hari kiamat. Kiamat ni tamat. Pada ketika itu, makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga ada di bumi, semuanya mati. Kecuali makhluk yang dikehendaki Allah, kemudian matinya. Ya, kecuali makhluk yang dikehendaki Allah, kemudian matinya. Tentulah malaikat-malaikat. Malaikat mempunyai tugas-tugas tertentu. Jadi, dah habis semua sekali, barulah malaikat. Ya, malaikat. Seperti mana firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan sudah tentu akan ditiup pada sangkakala. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Itu pasalnya kerja Israfil ialah kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan. Itu dia kata 2 kali tiupan. Sekali kerana meniupkan tiap-tiap yang bernyawa. Meniupkan tiap-tiap yang bernyawa. Maknanya kita inilah yang hidup. Dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Maknanya tiupan yang pertama mematikan. Dan tiupan yang kedua baru menghidupkan balik. Ya, itu dia kata. Dan sudah tentu akan ditiup pada sangkakala. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Mati. Itulah seperti mana yang saya sarahkan mula-mula. Ya, tiupan yang pertama, itulah sakaratul maut, mati. Kita tu. Ya, itu sampai satu. Kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, terkemudian matinya. Dikehendaki Allah, terkemudian matinya. Kemudian ditiup pada sangkakala sekali lagi. Ditiup sangkakala sekali lagi. Maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Maknanya kata bangkit daripada kubur semuanya. Ya, dah hancur semua sekali habis, barulah bangkit. Kerja siapa? Kerja Israfil. Ya, kerja Israfil. Itu dia kata tadi tugas-tugas dia. Jadi yang pertama tadi kita dah mengetahui, iaitu tugas Jibril alaihi salam. Jadi tugas Jibril alaihi salam menyampaikan iman kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu beriman dengan Al-Quran. Sampai. Kemudian baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita beriman dengan Al-Quran. Jadi dengan kita beriman dengan Al-Quran, bererti kita beriman kepada Rasul.
kita beriman dengan malaikat, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah i'tiqad kita, akidah kita. Jadi makna kata kita yang pertama kita beriman dengan Allah, kedua kita beriman dengan malaikat, ketiga kita dah beriman dengan kitab, keempat kita beriman dengan rasul. Maknanya dah ada 4. Ya, ada 4 perkara. Tetapi dalam 4 itulah mereka kata di dalam Al-Quran tersebut memberitahu tentang hari kemudian. Datanglah kelima. Kemudian memberitahu pula tentang untung baik dan untung jahat kepada kita. Itu kata beriman. Benda tu mengikut susunan. Itulah yang kita imankan, yang kita percaya. Nyatanya sekarang, iaitu adanya sekarang mukjizat baginda Rasulullah SAW yang ada pada kita sekarang, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Itu sebabnya merupakan panduan kita, panduan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena ingat akan perkara tersebut. Tak ada mukjizat baginda Rasulullah SAW yang begitu punya mulia, begitu punya besar, melainkan Al-Quran. Jadi makna kita tu kena mengambil Al-Quran dalam hidup dan penghidupan kita. Pasal itu iman kita. Iman kita. Jadi apabila iman kita bererti kita itu percaya kepada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya sambung sikit lagi. Tadi saya dah minta izin dah untuk ni, sekarang dah 8.45. Yang keempat, Malikul Maut. Ditugaskan Allah untuk mencabut atau mengambil nyawa semua yang bernyawa di alam dunia ini. Malikul Maut ditugaskan Allah untuk mencabut atau mengambil nyawa semuanya yang bernyawa di dalam dunia ini. Jadi nak nyata kelihatan bagaimanakah Malikul Maut untuk mencabut nyawa mengikut daripada sunnah-sunnah, daripada perkabaran Nabi-Nabi dan perkabaran pada Nabi kita Muhammad SAW, daripada hujung kaki. Mana hujung anak kaki tu bermula. Jadi hadirlah kepada orang yang nazak. Kita nampak. Perkara yang ini adalah amat jelas dan terang. Kita kelihatan. Ya, kelihatan. Satu peringkat ke satu peringkat. Kita akan nampak. Ya, bagaimana ruh tersebut nak keluar. Jadi kita bayangkan ruh ni adalah nyawa. Tiap-tiap sesuatu. Maknanya daripada hujung kaki kita tu dah ada ruh. Ruh kuku kita, roh kulit, roh daging, roh bulu kaki kita tu, dan semuanya roh-roh tersebut. Perkara yang hidup. Maka dia akan bergerak berjalan. Ya, sampailah kepada kaki kita. Ketika itu kita akan nampak bagaimana orang yang nak mati itu mengerang kesakitan. Mengerang kesakitan. Dia boleh berehat sekejap. Lepas tu sekali lagi akan datang. Sampailah kepada pusat kita. Ketika itu dia akan mengerang kesakitan. Siapa akan berlaku ni? Kita akan hadapi nanti. Sampailah penghujungnya. Sebab roh tu berjalan. Insya Allah tetap akan berlaku. Tetap akan berlaku. Dan mesti berlaku keadaan tersebut. Itu sebabnya ingatlah kepada mati. Bukan ingat senangnya, ingatlah susahnya. Jadi apabila kita ingat susahnya, barulah timbul kesedaran. Bangkit dan hati perasaan kita itu bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat maha pengasih dan maha penyayang. Kita mintalah kepada Allah Ta'ala, mudahkanlah. Maknanya perginya aku nanti, matinya aku nanti. Itulah yang kita harap kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, kalau sakit pun yang kita hadapi, aku redha jugalah ya Allah. Namun aku pohonlah padamu, mudahkanlah kematianku. Itu yang kita harap. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya tak dapat nak meneruskan pengajian kita pada malam ini. Dan saya mengundur diri itu setakat ini, dan wallahu a'lam, insya-Allah saya sendiri pun tidak tahu ya tentang keadaan kita ni.
Jadi seperti mana yang mukadimah saya katakan tadi, insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan lagi, saya nak bergerak ke Melaka, ya, bergerak ke Melaka. Jadi yang baik itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berlaku pada segi kekurangan atau sebagainya, saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan pengajian kita Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Syarah Ustaz malam ini tentang beriman kepada Allah dan malaikatnya. Dengan tugas-tugas telah ditentukan Allah kepada mereka mengikut jawatan masing-masing. Jibril alaihissalam bertugas sebagai yang paling mulia untuk menghubungkan antara Allah dengan Rasul-Rasulnya dengan tugas menyampaikan wahyu. Dan malaikat Mikail tugaskan menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala dan malaikat maut Israel sebagai mencabut nyawa. Kita sampai dekat situ je, insya-Allah. Moga-moga semua ilmu yang disyarahkan menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita. Terima kasih pada ilmu yang sampaikan Ustaz. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman. Mohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu pada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'dana di kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wasidatin as-syukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa waktu yang lain, insya-Allah. Terima kasih.